أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. Sesiapa yang membawa amal kebaikan pada hari kiamat, maka baginya balasan 10 kali ganda dari kebaikan yang sama dengannya. Dan sesiapa yang membawa amal kejahatan, maka ia tidak dibalas melainkan kejahatan yang sama dengannya, sedang mereka tidak dianiaya sedikit pun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah diberi petunjuk hidayah oleh Tuhanku ke jalan yang betul lurus, kepada agama yang tetap teguh, itu agama Nabi Ibrahim yang ikhlas, dan tiadalah ia dari orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku
dan ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Tiada sekutu baginya. Dan dengan demikian sahaja aku diperintahkan. Dan aku di antara seluruh umatku adalah orang Islam yang awal pertama, yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintahnya. Katakanlah, sesudah aku mentauhidkan Allah dan berserah diri kepadanya, patutkah aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi tiap-tiap sesuatu. Dan tiadalah kejahatan yang diusahakan oleh tiap-tiap seseorang melainkan orang itulah sahaja yang menanggung dosanya. Dan setengah yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya sahaja. Kemudian kepada Tuhan kamulah tempat kamu kembali. Lalu ia menerangkan kepada kamu akan apa yang kamu berselisih padanya. Dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengah yang lain beberapa darjat. Kerana ia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakannya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat azab seksanya, dan sesungguhnya ia maha pengampun lagi maha mengasihani. Kita berada pada ayat-ayat terakhir suratul An'am. Surah yang ke-6 pada juzuk yang ke-8. Dan pada malam esok kita akan masuk surah yang baru, itu suratul A'raf. Ayat 160 sehingga ayat 165 ialah ayat-ayat terakhir suratul Al-An'am. Di mana dalam ayat-ayat yang kita bacakan ini, Allah Ta'ala menjelaskan setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya, setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan diberi ganjaran yang berganda. Bahkan paling minimum digandakan sehingga 10 kali ganda. Dan siapa pun yang melakukan kejahatan, maka Allah yang maha adil itu hanya menghukumnya dengan satu kejahatan. Yang satu kejahatan dibalas dengan satu kejahatan. Dan Allah Ta'ala menegaskan bahawa Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Bukan sekadar Allah tidak pernah menzaliminya, bahkan Allah tidak menghendaki untuk menzaliminya. Wa mallahu yuridu zulma lil alamin. Allah Ta'ala tidak melakukan kezaliman pada hambanya dan tidak pernah ingin melakukan kezaliman kepada hambanya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan kembali tentang fitrah agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim yang mentauhidkan Allah, dan kepribadian mulia Nabi Allah Ibrahim AS yang menjadi contoh tauladan kepada semua manusia, kepada semua umat, sehingga disebut tentang Nabi Ibrahim dalam pelbagai peristiwa dan ibadat. Dan akhirnya dalam ayat-ayat terakhir kepada ayat 165, Allah Ta'ala menjelaskan bahawa dijadikan manusia sebagai penjaga bumi ini. Dan manusia ini mempunyai keperbagaian darjat dan tingkat. Namun semuanya itu bukanlah tanda kemuliaan tetapi tanda ujian. Maka dalam situasi apapun, bila mana manusia itu beramal, beribadat kepada Allah Ta'ala, maka dialah yang akan mendapat kebaikannya. Dan Allah Ta'ala menjelaskan, di sebalik ibadat yang kita lakukan, di sebalik kehidupan yang kita lalui, Allah itu senantiasa pengampun. Mengampuni setiap kesilapan kita. Wa imma sengaja atau tak sengaja, sikit ataupun banyak. Dan Allah itu penyayang dengan diberikan nikmat yang berterusan, dengan nikmat yang berpanjangan di sebalik hamba yang melakukan maksiat dan melakukan kemungkaran. Dan ini sinopsis ayat yang kita bacakan pada malam ini. Kalau kita lihat penafsirannya secara detail, bila mana Allah Ta'ala memulakan dengan firman-Nya, man jaa bil hasanah. Siapa pun yang melakukan kebaikan. Al-hasanah artinya satu kebaikan. Sama ada kebaikan itu berupa perkataan, seperti la ilaha illallah, astaghfirullah, maka itu satu kebaikan. Atau berupa perbuatan, memberi sebagai contoh, menolong, membantu, meringankan beban. Apa saja kebaikan, maka Allah akan gandakan dengan 10 kebaikan. Dengan 10 darjat dan 10 pahala.
Baik, kalau sebelum ini Allah Ta'ala menerangkan tentang usul iman. Dan Allah Ta'ala menyuruh setiap hambanya mengikuti 10 wasiat. Yang berkait dengan jangan menyekutukan Allah, yang berkait dengan melakukan kebaikan kepada ibu bapa, dan hal yang 10 yang pernah kita sebut. Memberi makan fakir miskin, menjaga anak-anak yatim, dan lain-lainnya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana kesudahan orang-orang kafir. Dan Allah Ta'ala menjelaskan hujah-hujah tentang yang dijawab oleh Allah Ta'ala satu persatu. Sama ada kekeliruan yang cuba ditimbulkan oleh orang-orang kafir sepanjang zaman. Ataupun kemungkinan kekeliruan yang bakal ditimbulkan. Maka sudah dijawab oleh Allah. Allah Ta'ala bukan sekadar menjawab. Setiap persoalan, kekeliruan, syubhat yang ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak beriman, bukan apa yang mereka belum fikirkan. Mungkin mereka berkata begini, mungkin mereka berkata begitu. Sudah ada jawapan. Allah sudah menjawab. Ketika mana Allah Ta'ala menerangkan hikmah diturunkan Al-Quran. Kenapa diturunkan Al-Quran? Kalau tidak nanti kamu kata, kenapa tak diturunkan kepada kami kitab seperti Kristian dan Yahudi? Kenapa tak diberikan kami wahyu? Niscaya kami akan lebih faham berbanding kamu bercakap kosong macam begini, dakwah kosong. Maka Allah Ta'ala telah turunkan dahulu Al-Quran. Yang sebagai kitab yang penuh dengan keberkatan. Mubarak. Dalam menceritakan menjadi fitrah dunia ini. Bila tertegaknya kebenaran, generasi demi generasi, zaman demi zaman akan berlaku penyelewengan. Sebagaimana dahulu, Kaabah dibina untuk mentauhidkan Allah. Dan ibadat haji itu bagi mentauhidkan Allah. Tiba zaman berlaku selepas kematian Nabi Ibrahim, kematian Nabi Ismail, kematian orang-orang yang dibawa amanah ajaran Islam ini, akhir berlaku penyelewengan. Berlaku golongan yang melakukan bid'ah dengan Amr bin Luhai memasukkan berhala di Kaabah, di luar Kaabah, akhirnya ia berterusan sehingga berlaku kekufuran. Supaya manusia membaca sejarah itu, supaya kita umat Islam hari ini mempelajari sejarah ini, walaupun tak akan berlaku penyelewengan pada Islam secara totally. Ia berlaku secara totally pada Kristian, Yahudi dan lain-lain ajaran yang pernah diturunkan oleh Allah melalui Nabi-Nabi yang diutuskan. Islam juga akan berlaku penyelewengan itu, tapi Allah Ta'ala pelihara. Sebab Nabi SAW bersabda, La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan bersepakat dalam perkara yang menyesatkan. Kerana akan ada orang yang memperjuangkan kebenaran sepanjang zaman sehingga hari kiamat. Ini disebut hadis Nabi SAW. Namun, Allah ingatkan kita supaya terus menjaga agama ini. Sebagai kepala keluarga, sebagai pembantu kepada kepala keluarga, dalam mendidik anak-anak, pastikan kita memberikan kepada mereka acuan Allah yang sebenar. Ajaran Allah yang sebenar. Supaya terpelihara agama dan keluarga kita dan generasi keturunan kita. Kemudian sesudah itu Allah Ta'ala menyebut tentang balasan. Siapa yang buat baik maka diberi kebaikan, dan siapa yang buat jahat tidak diganjari melainkan dengan kejahatan itu sahaja. Bukan 10 kali ganda ini minimum. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan bahawa kebaikan itu mungkin digandakan sampai 700 kali ganda. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan Allah Ta'ala akan beri gandaan lebih daripada 700 kali ganda. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, In tuqridullaha qardan hasana yudha'afhu lakum. Sekiranya kamu memberi pinjaman kepada Allah, yang melakukan kebaikan dengan pinjaman yang baik, yudha'afhu lakum, akan digandakan bagi kamu. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan, Man dhal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa pun yang memberi pinjam kepada Allah, yakni yang membelanjakan harta pada jalan Allah, dia anggap memberi pinjam kerana Allah nak bayar, maka Allah Ta'ala akan menggandakannya dengan gandaan-gandaan yang banyak. Artinya minimum 10, sehinggalah 700, sehinggalah pada jumlah yang tak boleh dihitung. Ianya bergantung kepada, pertama, keikhlasannya. Ikhlas kita ni tuan-tuan berbeza-beza. Ada orang yang ikhlas dari awal sampai akhir. Ada orang yang ikhlas mula, akhir tak ikhlas. Ada yang mula tak ikhlas, akhir ikhlas. Ada yang ikhlas, tak ikhlas, ikhlas kembali. Maka ini darjat manusia. Maka berdasarkan keikhlasan yang pertama. Yang kedua, berdasarkan bagaimana seorang itu amat mengharapkan pahala itu berbanding yang lain-lain. Bila seorang buat kebaikan, kalau yang dilihat pahala itu lebih di sisi Allah berbanding
daripada kita katakan keuntungan-keuntungan duniawi. Misalnya contoh gini, tuan-tuan solat duha. Dan tuan tahu solat duha ni antara solat untuk kita menarik rezeki. Tuan-tuan hubungkan silaturahim. Tuan-tuan tahu silaturahim Nabi SAW sebut, dia memurahkan rezeki, memanjangkan usia. Tetapi waktu saya melakukannya, saya tak tengok yang tu. Saya melihat balasan di sisi Allah. Saya tidak melihat balasan duniawi. Walaupun itu disebut. Dan itu tidak salah kita menginginkannya. Kalau seorang derma supaya nanti Allah gandakan rezekinya, maka tidak salah. Kerana itu janji Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Dan apapun yang kamu belanjakan pada jalan Allah, Allah ganti. Dan itu disebut oleh Nabi SAW. Malaikat berkata, Allahumma anfiq. Ya Allah berikan, Allah ma'ati, berikan kepada setiap orang yang membelanjakan harta pada jalanmu khalafan, ganti. Allahumma a'ti kulla munfiqin khalafan. Ya Allah jadikan setiap orang yang belanja duit pada kebaikan pada jalanmu khalafan, ganti yang lebih baik. Tapi orang ni, dia nak pahala dia di sisi Allah. Itu menyebabkan akan naik gandaan lebih pada itu. Yang ketiga, berdasarkan kepada menyembunyikan atau menerangkan. Bila pahala buat ibadat secara sembunyi lebih baik, maka pahalanya lebih banyak. Setiap kebaikan yang kita buat sembunyi, orang tak tahu pun kita buat kebaikan. Maka ini akan membezakan pahala yang buat secara terang-terangan. Kemudian, kalangan orang yang buat baik pula, tiba-tiba kebaikannya dicontohi. Atau dibuat kebaikan tadi untuk dicontohi, maka pahalanya lagi banyak. Atau berdasarkan kepada manfaat kepada umat. Mana-mana amalan yang manfaatnya lebih besar kepada umat, pahalanya lebih besar. Umpama ulama yang mengarang kitab, sehingga merentasi zaman dan kurun, generasi, negara dan dunia, manfaatnya sampai hari ini. Sehingga kita baca kitab tafsir, sehingga kita baca kitab-kitab yang pelbagai yang dikarang oleh ulama yang 1000 tahun ke depan daripada kita. 1000 tahun ke belakang daripada kita. Yang telah meninggalkan kita. Namun manfaatnya banyak. Kebaikan yang banyak. Sebab itu disebabkan keberkatan, terus disebut nama mereka. Terus mereka hidup di kalangan kita dengan nama-namanya diulang-ulang dan diabadikan pada nama anak-anak kita. Pada nama jalan-jalan raya, pada nama institusi-institusi pendidikan. Bukan pada mana-mana nama. Diabadikan nama tadi berkatnya dia. Maka ini antara penilaian. Kemudian Allah kata, siapa yang buat jahat, maka dia akan dapat satu je kejahatan. Disebut dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala qala al-hasanatu ashru au azyadu was-sayyi'atu wahidatun au afwun falwailu liman ghalaba ahaduhu asharahu. Maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala berkata, hadis qudsi, kebaikan itu digandakan 10 atau lebih, azyad. Kejahatan itu satu, dosanya atau dimaafkan. Kalau seorang buat jahat, dia akan dapat satu dosa atau satu kejahatan atau dimaafkan oleh Allah. Mungkin Allah ampunkan dia. Falwailu liman ghalaba ahaduhu a'syarahu. Maka celakalah, rugilah orang yang satunya mengalahkan yang 10-nya. Maksudnya tuan-tuan, kita kalau buat baik 10 kali ganda. Kalau kita buat jahat, maka satu kejahatan. Tapi kita bimbang yang satu jahat ni mengalahkan yang 10. Maknanya yang ni yang kita buat banyak. Pada tawaran Allah Ta'ala pada kebaikan 10 kali ganda. Tapi cenderung buat jahat juga. Maka rugi kita. Rugi sangat-sangat. Dan hadis yang lain, Allah Ta'ala berfirman. Ini dipanggil hadis kursi. Iza hamma abdi bihasanatin faktubuha lau hasanatan. Wa illam ya'malha fa inna amalaha fa ashru amthaliha. Wa in hamma bisayyi'atin fala taktubuha. Wa in amilaha fa sayyi'atun wahidatun. Kata Allah Ta'ala, bila hamba-Ku berniat untuk buat satu kebaikan, terus tulis satu kebaikan. Dia niat saja, terus tulis satu kebaikan. Walaupun dia tak buat. Tuan-tuan niat malam ni nak qiyamul lail, terus dia tulis pahala. Tuan-tuan niat esok saya nak belanja orang, esok saya nak derma pada orang, esok saya nak tolong orang, terus dia tulis pahala. Walau tak buat. Kalau dia buat, kata Allah Ta'ala, maka 10 kali ganda. Tetapi kalau dia bercita-cita nak buat jahat, maka jangan tulis. Falak taktubah, jangan tulis. Allah perintah pada malaikat. Kalau hamba-Ku, dia ada niat nak buat jahat, maka jangan ditulisnya. Tetapi kalau dia melakukannya, maka tulis satu kejahatan. Tetapi kita perlu tahu maksud. Kalau seorang berniat buat jahat,
maka jangan ditulis. Maksudnya dia tak berdosa lagi bila dia ada niat. Tapi kita kena tahu tentang orang yang berniat buat jahat ni macam mana. Macam mana dibatalkan niat jahatnya sehingga dia dapat pahala. Kerana ada orang yang batalkan niat jahatnya, dia tak dapat pahala. Dan ada tetap mendapat dosa walaupun sesudah dia membatalkan niat jahatnya. Kan kita dah kata siapa yang niat jahat kalau dibuat baru dapat dosa, tak buat tak dapat apa-apa. Bukan kalau tak buat dia mungkin dapat pahala. Tetapi kita perlu faham hadis ini melalui apa yang dijelaskan oleh para ulama. Satu, kalau sekiranya dia memang ada cita-cita nak buat maksiat. Ada, memang niat dia esok dia nak pukul orang tu, esok dia nak ambil buah orang tu, dia nak curi barang orang tu. Misalnya dia niat. Tetapi kemudian dia timbul rasa penyesalannya, lalu ditinggalkannya kerana Allah. Tak baiklah saya niat macam ni. Ditinggalkannya kerana Allah, maka inilah yang disebut ditulis pahalanya. Ditulis satu pahala. Allah melindunginya daripada niat yang jahat tersebut. Sebab itu disebut dalam hadis, fa innama tarakaha min jara'i ay min ajli. Dia tinggalkan maksiat itu kerana aku, kata Allah. Yang kedua, kalau dia tinggalkan maksiat kerana terlupa. Dia memang niat nak buat jahat. Esok niat dia nak pergi rembat buah rambutan orang. Niat dia. Tiba esok lupa, sibuk sangat lupa. Sebab sarapang sakit perut. Berak. Lupa nak buat jahat. Maka dia tak dapat apa-apa. Dia tak dapat pahala. Dia juga tak dapat dosa. Ada orang dia memang niat buat jahat tapi terlupa. Esok niat nak beli nombor ekor. Terlupa. Sebab anak bini dia bang pergi beli ikan. Bang pergi beli sayur. Banyak sangat suruh, siapa lupa nak beli nombor ekor. Boleh tak teringat. Dilupakan, maka dia tak dapat apa-apa. Tak pahala, tak dosa. Dan yang ketiga, orang yang dia niat buat jahat, tetapi dia tak melakukannya, dia tak jadi buat kerana sebab lain. Sebab apa? Sebab tiba-tiba dia rasa malas. Malas hari ni saya nak buat esok. Ataupun, memang niat nak merompak tapi tengok kawalan ketat, tak jadilah. Ramai sangat jaga. Tengok pula gak orang muda-muda pula. Tak jadi sebab ada halangan lain. Atau tengah dia memang niat nak buat jahat. Tiba-tiba pagi ni pula sakit perut, buasir pula. Tak jadilah buasir. Buat esok. Di hospital dulu. Orang ni tetap dapat dosa. Tetap ya. Sebab dia nak buat jahat. Tetapi dia tidak mampu melakukannya kerana ada halangan. Berbeza dengan yang pertama, dia tinggalkannya kerana Allah. Yang kedua, dia lupa. Dan Allah maafkan orang lupa. Ni dia bukan lupa, dia memang nak buat tapi ada sebab-sebab yang menghalang. Macam saya katakan tadi, dia memang niat nak mencuri, tiba-tiba dia jatuh sakit esok. Niatnya tetap ada tapi dia jatuh sakit, dia tak boleh buat. Atau tiba-tiba tempat tu tutup. Niat nak minum arak esok, tutup sebab hari merdeka esok. Lupa dia. Merdeka boleh tutup. Ataupun silap datang awal. Pergi niat nak tekan nombor ekor ni, pergi pukul 8. Rupanya esok cuti dia buka pukul 12. Macam tahu Ustaz. Tak ada ni saya reka je. Pukul 12. Allah dia kata. Tak jadilah lewat dah ni. Kita ada kerja. Dia tetap dapat dosa. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Izal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Qalu ya Rasulullah. Hazal qatil fama bal maqtul. Qala innahu kana harisan ala qatl sahibihi. Bila bertemu dua pedang, maka yang membunuh dan kena bunuh dua-dua masuk neraka. Ya Rasulullah, ini pembunuh memang dia masuk neraka. Tapi bagaimana orang yang dibunuh? Apa masalahnya? Sebab dia pun ada niat nak bunuh. Cuma dia mati dulu. Orang ni pun dia niat nak bunuh orang tu. Tapi dia kena tetap dulu, dia mati. Maka ini supaya kita jelas. Seorang bila berniat tak nak buat jahat, bukan secara mutlak dia akan dapat pahala. Tengok tiga keadaan tadi. Kalau selepas dia niat buat jahat, dia pun tak jadi kerana takutkan Allah. Kerana kita katakan kembali datang kewarasan agama, dia dapat pahala. Atau sebab dia lupa, maka dia tak dapat apa-apa. Atau kerana ada halangan-halangan. Kerana itulah tuan-tuan para ulama menyebut, seorang yang tak minum arak. Dia bukan tak minum arak, tapi tak ada peluang minum arak sebab musim PKP ni. Seorang yang tak melanggang pelacur, sebab tak ada peluang, maka dia tetap berdosa kerana niatnya dia. Bukan dia kata, tengoklah kalau dah buka ni saya akan buat. Dia tetap berdosa. Yang rasuah, sekarang ni tak payah rasuah sebab online. Nak rasuah macam online Ustaz? Susah. Susah misalnya. Jadi tunggulah nanti mudah rasuah. Dia tetap berdosa sepanjang niat dia tadi. Jadi kita kena faham ataupun penghuraian ayat ini. Kemudian Allah menyatakan,
Qul, wahai Muhammad, katakan, innani hadani rabbi, Allah Ta'ala telah beri petunjuk kepadaku. Ila sirati mustaqim, kepada jalan yang lurus. Dinang qiyamah, agama yang sebenar. Millata Ibrahim Hanifah, inilah diwarisan agama Ibrahim. Hanifah, yang benar-benar menyembah Allah. Wa ma kana minal musyrikin, tidak pernah sama sekali, tidak pernah sekalipun Nabi Allah Ibrahim itu mensyirikkan Allah. Tidak pernah. Ayat ini sebagai satu templakan kepada orang Arab yang berbangga dengan keturunan Ibrahim melalui anaknya Ismail, tetapi mereka menyembah berhala. Sedangkan Ibrahim AS dan anaknya tidak ada kaitan dengan penyembahan berhala. Bahkan mereka benar-benar orang-orang yang mentauhidkan Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, inna salati, sesungguhnya sembahyangku. Apa bentuk sembahyang? Wa imma doa, wa imma tawajjuh. Ini bentuk solat. Doa itu pun solat. Dan juga solat itu juga solat. Sebarang bentuk peribadatan. Wa nusuki. Perkataan nusuk memberi maksud korban, sembelihanku. Tapi di sini dia beri maksud umum, iaitu ibadatku seluruhnya. Perkataan nusuk. Artinya nak beritahu tentang masalah penyembelihan binatang. Semuanya dibuat kerana Allah. Sebab itu tuan-tuan, kenapa kekal pensyariatan korban dan juga akikah dan juga dam dan juga hadi. Ini bentuk-bentuk penyembelihan ibadat dalam Islam bagi menggantikan ataupun bagi menjelaskan ini cara sembelih yang betul, bukan cara kamu sembelih. Bukan dengan nama Allah, ritual ibadat, bukan. Ini cara ibadat sebenar. Katakanlah sembahyangku, katakanlah ibadatku, hidupku, matiku hanya pada Allah Tuhan sekalian. Ini menjelaskan bahawa agama ialah kehidupan. Agama bukan ritual dalam keadaan tertentu. Pada waktu tertentu, pada masa tertentu. Pada tempat tertentu. Agama ialah kehidupan. Hidup dan matiku. Bukan di masjid aku sembah Allah. Luar masjid aku buat khurafat. Bukan di masjid kita mentauhidkan Allah. Di padang bola, di tempat sukan, di tempat perniagaan kita pakai bomo yang syirik. Padahal masjid ingat Allah, sembah Allah. Dan berniaga, agak-agak tak laku, pakai bomo. Minta pelaris. Bomo mengajar, khurafat. Bomo perikat orang ni. Ya banyak. Tentang masih ada orang kita yang berniaga ni masih lagi gunakan benda-benda syirik. Niaga kedai makan. Sampailah berniaga yang besar-besar. Kita ingat berniaga besar tak ada pun sama. Tengok dalam majalah dia cerita di bijak. Realiti pakai bomo juga. Nak dapat tender juta, puluh juta, pakai tu bomo. Bukan lebih teruk lagi tuan-tuan, parah. Main sukan pun pakai bomo. Main bola, kita ingat main bola ni semata-mata skill. Rupa-rupanya di sebalik skill tu ada bomo. Yang ada satu dokumentari. World Cup. Piala Dunia. Ni lelaki ramai minat lah. Perempuan tak minat, lelaki ramai minat. Saya tak minat, tapi saya minat tahu. Minat tahu lain, minat bola lain. Minat tahu. Bila mereka setiap pasukan bola ni bawa bomo masing-masing. Ni Brazil bawa. Brazil ni kita bijak dalam main bola. Menang Piala Dunia banyak kali dah. Bomo daripada Amazon. Hutan Amazon. Bomo tianggu. Bomo bola. Bomo bot kasut. Lihat bagaimana benda ni masuk. Memanglah kita ni tuan. Jadi tak tunjuk, ditunjuk skill main bola, timang bola dan sebagainya. Realiti belakangnya khurafat. Yang main nombor ekor sama. Yang main judi. Dia judi bukan bertaruh RM10 tu. 10 juta. Main bomo. Main bomo. 10 juta, 10 juta. Ingat dah bijak sangat berjudi tu. Artinya benda-benda syirik ni masuk dalam kehidupan. Sebab itu Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi SAW. Isytiharkan hidup dan matiku untuk Allah. Tentang dalam apa sahaja lapangan hidup kita. Wa imam bersukan. Wa imam berniaga. Ataupun apa saja. Kita mesti mengikhlaskan tauhid kita pada Allah. Minta Allah. Ya kalau main bola nak menang, doa pada Allah. Kalau sekiranya berniaga biar dapat tender ni, doa pada Allah. Mohon pada Allah. Atau bila apa dalam bidang kehidupan, kita bisnes tak berapa laku. Orang kata ustaz kedai dia ni kita tak nampak ustaz ni kena pelalai ni. Sihir jenis pelalai. Ini jenis sihir tu, sihir ni. Tak payahlah nak kira nama-nama dia. Doa pada Allah. Kalau rezeki kita insya-Allah. Ni ustaz anak saya tak jumpa jodoh, barangkali kena bomo dia orang ustaz. Orang tak suka saya dia pun bomo. Sebab saya dulu ada makwa kita orang putus. Dia punya marah ustaz, dia sumpah anak saya tak boleh kahwin semua. Maka dia bomokan. Menurut cerita hikayatnya. Oh, dia pun bimbang. Tengok anak betul tak kahwin lagi. Anak ni tak kahwin. Dia dah nak masuk 3 kali dah kahwin. Masuk 4 kali dah kahwin.
Anak tak kahwin lagi ni. Macam mana ni? Datang. Kata ini bukan benda yang kita katakan andaian. Saya ingat pernah dulu satu ketika, satu keluarga datang jumpa saya. Kerana anak-anak perempuannya semua tak kahwin. Dan mereka kata, dia katalah, setiap kali pinang tak jadi. Datang rumah tak jadi. Dah bertunang putus. Bawa anak ni. Awal-awal anak ni bagus, anak-anak dara. Kenapa ni? Mungkin kita jawab inilah takdir Allah. Doa pada Allah. Dia mungkin tak dapat jodoh lagi. Allah nak beri jodoh lebih baik, lebih sesuai dan sebagainya. Jangan duk percaya benda khurafat tu. Kalau benar sekalipun dia tidak berlaku melainkan dengan izin Allah. Ingat benda tu. Wa ma hum bidarina min ahadin illa biiznillah. Mereka yang ahli sihir tak boleh memberi mudarat sedikit pun melainkan dengan izin Allah. Tetap asas ni kena tekankan. Kalau meniaga tak laku, jangan orang pakai bomoh. Ataupun orang bomoh kita, orang deki. Jangan. Belum rezeki kita. Doa pada Allah. Boleh sampai rezeki kita. Kalau bomoh ni boleh menjadikan kaya raya, senanglah kita tuan-tuan. Pakai bomoh je kaya belaka. Tak payah nak masuk coaching itu, coaching tok bomoh. Bomoh aja jampi je. Kita pun buka bisnes tu. Tak. Bomoh tu meniaga pun tak laku. Bomoh tu. Bomoh tu dia ada meniaga jual barang tu, barang ni. Dia pun tak tahu macam mana nak suruh laku. Dia bomoh orang. Ni kita tengok dia pun kita tahu tak boleh dicontohi. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan. La syarika lahu. Aku tak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa bidzalika umir. Ini perintah Allah kepadaku. Wa ana awwal muslimin. Aku yang pertama mengenali Allah. Yang tunduk kepada Allah. Yang Islam. Kul. Katakan wahai Muhammad kepada mereka. Aghairallahi abghi rabba. Kenapa aku nak cari Tuhan lain? Sedangkan dialah yang menguruskan setiap sesuatu. Wa huwa rabbu kulli syai'. Kata Rabb. Yang menyusun setiap sesuatu. Mentakdirkan setiap sesuatu. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Setiap perbuatan akan ditanggung sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Baik, ini prinsip dalam Islam. Seorang tak akan tanggung dosa orang lain. Allah melainkan dia yang ajar supaya buat dosa tu, maka dia akan tanggung. Sampai bila-bila. Tapi kalau dia tak ajar apa-apa, dia cuma buat dosa, yang ni buat dosa. Setiap orang tak akan tanggung dosa orang lain. Ini kerana ada orang kafir berkata, tak apa, kamu buat dosa, aku tanggung. Aku tanggung. Seolah-olah orang ni tak akan bebas dari dosa. Tidak. Kamu buat, kamu juga berdosa. Bukan dalam budaya orang kita pun ada cakap macam tu. Tak apa, kamu jangan takak, jangan bimbang. Orang ni kata, ni tak boleh buat lah, ustaz kata berdosa lah. Tak apa. Dosa kau aku tanggung, kau buat je. Kau tak dosa, aku tanggung. Tak ada orang boleh menanggung dosa orang lain. Masing-masing prinsipnya tanggung dosa sendiri. Kemudian, sebab kamu suruh, kamu tambah lagi dosa kamu. Jadi, yang saya katakan kita pernah dengar orang cakap macam tu. Ada orang tak apa ustaz, saya tanggunglah dosa semua ni. Oh sedap dia. Saya tanggung semua dosa ni. Tidak semudah itu. Dan jangan seorang tertipu bila ada orang kata saya tanggung dosa awak. Lalu kata, oh, saya tak dosa sebab dia dah tanggung dosa saya. Jangan. Isteri nak pakai tudung. Semua kata jangan. Bang dosa bang. Tak apa. Abang tanggung dosa awak. Awak ikut abang je. Jangan pakai tudung. Tak. Yang perempuan itu juga berdosa. Sebab dia mentaati makhluk dalam maksiat pada Tuhan. Asas ni kena tahu. Kemudian Allah menyatakan. Thumma ila rabbikum marji'ukum. Kamu semua kembali pada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang kita berselisih kat dunia ini. Semua perkara. Maka Allah Ta'ala akan mengadilinya. Dan persoalan ibadat dalam persoalan tauhid. Allah akan mengadilinya. Kemudian Allah menyatakan. Wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardh. Allah lah. Tuhan lah. Yang menjadikan kamu khalifah atas muka bumi. Namun di sebalik makna khalifah, yakni menjaga, menguruskan bumi ini, jangan melakukan kerosakan. Kerana setiap seorang dia buat kerosakan, dia berjangkit pada semua. Kerana itu setiap kita ialah khalifah. Seorang dia buat sebab, dia berjangkit pada semua orang. Seorang, katakan seorang kena COVID, dia tak jaga dirinya, semua kena. Habis keluarga dia, habis masyarakat dia, dia jadi kluster terbesar. Maka kita semua adalah khalifah. Mesti bertindak sebagai pemimpin. Walaupun kita namanya rakyat dan sebagainya, kita sehakikat ialah pemimpin. Jangan buat sesuatu yang merosakkan dunia. Bukan merosakkan agama. Jangan buat. Kerana setiap kali kita buat sesuatu, pasti ada pengikut dia. Tengok orang buat jangan sesat. Ada je pengikut dia. Yang buat benda-benda bodoh, ada pengikut dia. Yang buka akaun, tak apa benda akaun, ada je pengikut. Kan begitu realiti hidup manusia. Maka Allah kata, kamu pemimpin. Jadi pemimpin kena hati-hati dengan setiap tindakan.
Dan kena tahu tanggungjawab kamu di hadapan Allah. Wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajat. Setiap kamu darjatnya berbeza. Tuan-tuan, ada orang dilahirkan dalam keluarga kaya. Ada orang pula yang dia ni jadi kaya walaupun asal keluarga dia tak kaya. Ada orang lahir dalam keluarga yang cerdik. Mak ayah semua profesor. Ada orang yang jadi cerdik walaupun mak ayah dia bukan profesor, bukan doktor. Ada orang dilahirkan sempurna, ada orang sebaliknya. Semua perbezaan itu tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa isu di sisi Allah. Tetapi yang menjadi nilai di sisi Allah bukan bagaimana watak-watak kamu dan perolehan kamu, tetapi amal soleh kamu. Yang bercakap beri ilmu, bukan makna lebih mulia. Yang dengar dapat ilmu pun belum tentu mulia. Bagaimana yang menjadi penuh aras kemuliaan? Siapa yang beramal? Saya bercakap tentang sedekah. Saya tahu banyak dalil dan hadis. Bagi contoh. Tuan-tuan pun mendengar banyak dalil Quran dan hadis. Baik. Kita ni apakah ada perbezaan antara kita? Perbezaan itu cuma ujian. Saya diuji oleh Allah di atas. Tuan-tuan diuji di bawah. Nilai kita siapa yang beramal dengan ayat itu? Maka siapa yang beramal, maka dia dulu akan masuk syurga. Dia akan mendapat tempat di syurga. Kan itu asasnya ialah amalan. Sebab tu jangan kira kita siapa atas dunia ni. Kalau orang tu miskin, oh saya miskin nak derma macam mana? Jangan, beramal. Ikut kadar miskin kamu derma. Saya tak sihat ustaz nak ibadat macam mana? Ikut kadar kamu ibadat. Nilainya bukan bagaimana kita. Kedudukan kita. Kerana itu semua ujian. Kita Melayu ke, kita Arab ke, kita Cina. Tak perlulah nak bercita-cita nak jadi bangsa lain. Tak perlulah nak bercita-cita nak duduk tempat orang tu, tempat orang ni. Pada tempat kita, maka beramal. Pada tempat kita sekarang, maka beramal. Kerana Allah berikan ibadat itu pada semua posisi dan tempat. Kalau Allah Ta'ala sebut solat, yang milioner dia solat macam tu juga. Yang miskin pun solat macam tu juga. Yang ulama pun solat macam tu juga. Kita pun solat macam tu juga. Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4, Subuh 2. Para ulama pun dia tak boleh sembahyang subuh 6 sebab dia alim sangat, dia solat 6 rakaat. Tak, dia solat 2 juga. Kita ni sebab susah sangat, solat 1 rakaat pun kena 2 juga. Allah beri suatu nilai ibadat, nilai amalan yang sama untuk peroleh pahala. Jadi perbezaan kita dari sudut lelaki perempuan, muda tua, yang ni duduk jabatan ni jabatan, itu cuma ujian yang Allah sebut dalam ayat yang kita bacakan ini. Allah jadikan sebagai liyabluwakum, sebagai ujian kepada kamu. Fima atakum, dengan kedudukan yang Allah uji kamu. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad. Beritahu pada seluruh manusia. Sari'un iqab. Cepat hukumannya kalau kamu melakukan kezaliman, kalau kamu melanggar perintah Allah. Dan wa innahu, dan di sebalik Allah itu cepat hukumannya, keras hukumannya, ketahuilah Allah itu pengampun. Dan Allah itu penyayang. Maka bertaubat sebelum Allah, bertaubat pada Allah sebelum datang hukuman. Kerana Allah suka orang bertaubat. Dan Allah itu penyayang. Allah pasti akan ubah keadaan kita dengan lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.